Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, boleh on camera dulu, cikgu nak record. Boleh on camera dulu, cikgu nak record dulu kelas kita pada pagi ini. Okay, bagus. Okay, cepat sikit, cikgu nak record dulu. Nak record kehadiran dulu, nak record dulu skrin ini, buka kamera dulu. Nak pastikan yang awak memang betul-betul hidup lah, bukannya mati ataupun bukan maksudnya mati lah. Maksudnya kalau gambar mati lah, gambar tak bergerak. Okey, cepat sikit ya. Jangan buang masa banyak, isi kehadiran, buka kamera. Kita simpan dulu rekod kita untuk kehadiran kelas pada hari ini. Cepat sikit lah Aizat, on off. Cepat sikit. Okey. Mana dah Aizat Andrew, cepat. Aizat Andrew, cepat sikit. Cikgu nak ambil gambar ni. 1, 2, 3. Alah, kontrol lah. Okey. Kita akan teruskan kelas seperti biasa. Sementara tu cikgu simpan dulu kehadiran pula ada gambar kita pada hari ini. Untuk tidak buang masa, saya rasa kita perlu teruskan. Sementara tunggu ke macam mana ke, kita kena teruskan kepada kelas kita. Seperti biasalah, kelas kita, di mana kelas kita? Jangan buat tak tahu pula. Ashraf tadi tolong pastikan cepat sikit, orang lain dah boleh masuk ke kelas kita ni. Kelas kita ialah Google Classroom. Seperti biasalah, bila awak buka Google Classroom, awak dapat skrin macam yang saya tunjuk sekarang ni? Nampak. Nampak okey, bagus. Dapat senarai kelas yang sepatutnya awak ada. Senarai kelas yang sepatutnya awak ada tak sama dengan saya lah. Saya lain lah, saya banyak kelas yang saya ajar untuk matematik saja. Awak ada banyak kelas, tetapi ada banyak kelas tu, setiap satu kelas tu ada gambar cikgu-cikgu awak, betul? Betul. Baik, kelas kita pada hari ini adalah kelas kerja yang saya bagi ni semua sama saja, 6C, 6E. Okey, katakan kita masuk kelas 6E. Ini link tadi, saya ulang lagi sekali, link tadi ni awak boleh masuk pada bila-bila masa ya. 6C, 6E boleh masuk link kelas 6E kalau sekiranya ada perbincangan antara rakan-rakan kelas kita. Kalau awak nak jawab soalan, nak bincang pasal soalan yang saya bagi, nak bincang pasal Google Form yang saya bagi, masuk dalam kelas ni bila-bila masa pun. Malam pun tak apa, boleh panggil kawan-kawan awak masuk bincang dalam ni, buka Google Form yang saya bagi tu, dan boleh bincang, boleh tanya. Boleh faham? Walaupun saya tak ada pun boleh masuk. Tetapi link ini walaupun dia berubah tapi tak apa, dia kekal di sini. Ini adalah kelas kita. Baik, itu adalah untuk link. Sekarang kita masuk kepada kerja ataupun kepada classwork kita. Kerja yang saya bagi dalam kelas, kita dah pun bincang. Okey, ini first bukan kita dah bincang. Sebenarnya dalam ni saya dah tambah sikit pasal kehadiran. Sebelum ni saya tak letak kehadiran dalam ni kan. Tapi sekarang ni saya dah letak kehadiran dalam ni, dalam Google Google Classroom kita masing-masing. Jadi apabila awak buka Google Classroom awak akan nampak aktiviti yang akan nak buat dalam classwork kita ni. Tajuk, bidang apa semua jelas dekat sini. Apa yang perlu kita belajar ini adalah bentuk dan juga ruang. Bentuk 2 dan juga ruang ni saya gabungkan 2 SK sekaligus, iaitu bentuk 2 dimensi dan juga bentuk 3 dimensi. Kenapa saya gabung? Kenapa cikgu buat gabung 2 tajuk? Sebenarnya 2 tajuk ini adalah lebih kurang sama dan juga dia bersambung. 2 dimensi kita belajar dulu, selepas kita pandai 2 dimensi terus kepada 3 dimensi. Yang mana 2 dimensi ini kalau awak nak faham, secara umumnya 2 dimensi ini adalah melibatkan 2 sisi, iaitu panjang dan juga lebar. Manakala 3 dimensi pula, panjang dan lebar tadi ulang lagi sekali, tambah lagi 1, iaitu tinggi. Panjang, lebar dan juga tinggi. Itu yang dinamakan sebagai 3 dimensi. Boleh dapat Itu secara umum dulu. Okey, setelah awak belajar pada hari ini, apa yang awak perlu pandai? Awak perlu pandai apa? Pandai makan nasi? Pandai apa? Awak pandai apa bila awak belajar kelas hari ini? Itu yang penting kan. Itu yang penting. Kalau awak tak tahu awak nak pandai apa, tak ada gunalah awak belajar kan. Hari ini bila awak dah belajar, awak dah habis belajar kat sekarang, sepatutnya awak pandai menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang, jisim dan juga isi padu. Tapi ini bukan objek, ini salah ni, saya betulkan balik. Selepas awak dah belajar sekarang, awak akan mengira
bentuk 2 dimensi dan juga bentuk 3 dimensi, yang mana bentuk 2 dimensi adalah luas dan juga bentuk 3 dimensi pula adalah isi padu pepejal. Jadi awak pandai mengira dua tu, baru awak boleh mencapai objektif belajar kita hari ini. Hari ini kita nak belajar apa? Luas dan juga isi padu. Setelah habis belajar, awak kena pandai luas dan juga isi padu. Itu yang penting dalam kepala awak sebelum kita terus belajar. Baiklah, yang lain seperti biasa, setelah awak jawab Google Form yang saya bagi, awak kena turn in, dan selepas turn in awak akan diberi sijil. Sijil pula bukan saya yang beri, itu adalah dijana oleh sistem. Jadi pada akhir tahun penilaian untuk PBD awak, pastikan awak mempunyai sijil yang cukup. Kalau awak tak jawab habis soalan yang saya bagi, bermakna awak tak akan cukup sijil. Itu akan menghalang awak untuk mendapat TP ataupun tahap pembelajaran yang lebih bagus. Itu saya ulang-ulang sebab saya cakap cepat kan. Saya ulang-ulang. Saya dah ulang banyak kali dah benda ni. Jadi masing-masing kena ingatlah. Semua jelas suara saya tak? Jelas. Semua reti yang saya cakap tak? Yang saya bagi tahu. Reti ke tak reti? Reti ke tak reti? Faham ke tidak? Itu. Kena faham lah kan. Kena reti bahasa sikit saya cakap ni. Awak kena reti saya cakap ni. Okey, macam mana kawan-kawan kita, ramai tak? Ramai tak kawan-kawan kita? Ada berapa orang kawan-kawan kita tu? 27. Okay, bagus. Kita masih lagi menunggu. Macam mana kita nak tengok? 27 orang, tetapi yang baru masuk kehadiran baru 16 orang. Baru 16 orang yang masuk kehadiran. Jadi pastikan awak masuk kehadiran di ruangan. Masuk kehadiran di ruangan chat. Ruangan chat. Assalamualaikum cikgu. Masuk kehadiran ruangan chat. Tolong hati-hati perhatikan awak punya mikrofon. Saya cikgu. Ya. Oh, cikgu baik. Ya, saya. Ni anak buah saya, Nur Ashraf Daniel. Okey, Ashraf Daniel. Ya. Okey, sekejap ni. Saya tak boleh nak Amsyah tolong off dulu. Amsyah tolong off mikrofon dulu, bising. Nur Ashraf punya ni, dia tak boleh nak add lah Google dia punya account. Sebab adik saya yang buat. Nanti saya tanya adik saya, suruh dia buat lah. Ashraf Daniel tak boleh masuk. Sebab dia Google account dia family punya. Under family. Under family. Google account under family. Family dia tak boleh buka, banyak yang tak boleh buka kan. So nanti saya suruh adik saya family buat balik. Family control. Ya, family control. Ya, okey. Family control dia kena betulkan, kena buka dekat family control dulu. Ya, sebab adik saya buat. Ya ke? Harap cepat. Dalam pukul 12.30 macam tu lah. Alright. Nanti apa masalah boleh PM saya balik walaupun dah pukul 12.30. Sekarang bagi dia masuk dulu. Ya. Tadi dia tengah masuk cikgu. Nanti saya bagi tahu cikgu balik lah. Okey, baik, bagus. Okey, Assalamualaikum cikgu. Salam tulah. Cikgu. Baik, kita teruskan kepada kita terus kepada soalan nombor 1 nombor 1 seperti biasa kita bawa kepada tempat yang kita boleh cantik-cantik juga ni. Awak ni dah makan ke dah minum ataupun belum? Siapa yang baru bangun tidur? Ada tak? Ada baru bangun tidur Okey. Tapi tak apa, kalau ada pun dia tak mengaku tu pun kan. Tengok sini, nombor 1. Raja 1 menunjukkan segi 4 tepat ABCD jika segi 4 tepat ABCD mempunyai perimeter 24 cm. Okey. Berapakah panjang CD? Okey. Untuk menjawab soalan ini kita kena ingat balik pasal formula perimeter. Perimeter sama dengan apa? Perimeter adalah ukur lilit. Kalau tak ukur lilit, yang paling senang sekali adalah orang yang lilit kepala tu. Ikat kepala tu dibagi sebagai lilit kepala. Okey, pusing, ambil kain, ikat daripada sini, tarik sekeliling, itu dibagi sebagai ukur lilit. Dililit di kepala dia. Satu pusingan cukup, dah cukup sebagai satu ukur lilit. Itulah yang kita nak kira, tetapi kita bukan nak lilit kepala lah hari ni. Yang hari ni kita nak lilit gambar rajah kita ABCD ni. Okey, yang penting kalau kita mulakan daripada A, kita pusing pergi B, pusing pergi C, pusing pergi D, pusing sampai A balik cukup. Itu saja yang dinamakan sebagai ukur lilit. Jelas semua? Jelas ke tidak?
Jelas, faham Jelas. Okey, bagus. Ini sebenarnya ingat balik apa yang kita dah belajar dulu kan. Dalam tahun 5 kita dah belajar dah ukulele ni, tapi tak mengapa kita tegaskan lagi sekali sekarang. Okey, maknanya sekarang ini perimeter sama dengan ukulele. Apakah ukulele kalau kita mulakan daripada AB? AB, okey, tambahlah kan. Tambah mana? BC, lepas tu silap baca tu. Tambah BC, tambah lagi CD, tambah lagi mana? B, cukuplah satu keliling. Nampak tak? A kepada B, tambah B kepada C, tambah C kepada D, tambah D kepada A. Nampak tak apa yang saya buat? Nampak sekarang? Itulah yang dinamakan sebagai ukur lilik. Okey, bagus. Okay, bila dah dapat macam tu, kita gantikan saja formula kita ni dengan nilai yang kita dah tahu. Perimeter, tahu tak perimeter berapa? Perimeter ni sudah diberi dalam soalan ke atas tu tengok berapa perimeter yang dia cakap dalam soalan. ABCD mempunyai perimeter 24 cm. Maka tempat perimeter tu gantikan saja dengan 24. Okay, lepas tu AB. AB awak tahu tak berapa AB? AB tak tahulah cikgu. AB mana ada tulis. Okey, tak apa. BC awak tahu tak BC? BC memang nyata-nyata tulis kat situ. Berapa BC tu? 9 cm. 9 tulis 9 saja. CD tak ada tulis juga. Tak tahu juga. Okey, bagus. Tak apa. DA bawah sampai atas tu. Okey, DA dia tak tulis di situ tu. Tapi perhatikan dia punya calik. Ada berapa calik tu? Tanda tu? 2. 2. Tengok belah kanan pun 2. Maksud dia apa? Maksud dia samalah. Sama. Kalau sebelah kanan dia tu 9, maka dia pun juga adalah 9. Boleh setakat tu? Boleh setakat ni? Okey, kalau setakat tu boleh. Okey, sama lagi penyelesaian kita. Ni 24. Nampak ke tak ni? Nampak kan? 24 kekal. AB tak tahu. Okey. 9 tambah dengan 9. Ataupun awak nak pindah terus. Ni, awak tahu tak pindah ni? Tambah 9 kalau kita pindah pergi belah sini, dia akan jadi apa? Di belah sini tambah 9 tetap 9 tapi dia pindah tambah tadi dia akan jadi tolak. Boleh faham? Lagi satu tambah 9 juga. Pindah lagi satu sebelah sini pun dia akan jadi tolak juga. Faham tak? Jadi sekarang ni yang ada sekarang ni 24 tolak 9 sama dengan AB tambah C D. Jelas setakat tu? Jelas tak setakat tu? Kenapa 24? Sebab memang perimeter diberi dalam soalan 24. Kenapa tolak 9? Sebab tambah 9 yang ada belah sana kita bawa belah sini jadi tolak 9. Kenapa tolak 9 lagi? Sebab tambah 9 yang ada belah sana kita bawa sini dia jadi tolak 9. Jelas? Kenapa AB? Kenapa CD? Ini adalah dua sisi yang kita tak tahu dalam soalan. Jelas setakat tu? Jelas. Jelas, kita selesaikan lagi. 24 tolak 9 dalam kepala sajalah kan. Dalam kepala 24 tolak 9 berapa? Berapa 24 tolak 9? Tak payah counting. Tengok dalam kepala je. 24 tolak 9 takut dalam kepala. 20 kalau tolak 9 tinggal lagi 11. 11 tambah dengan 4 yang kita letak tepi dulu tadi. Ni 24 tu 4 letak tepi. 20 je. 20 tolak 9 kita ada 11. 11 ambil balik 4 yang kita letak tepi tadi jadi 15. 15 tolak 9 lagi. Okey, 15 tolak 9, 15 tolak 9 dalam kepala 15 tolak 9. Saya dah nak cakap tadi 6 kan, sebabnya 5 tu letak tepi dulu. 10 tolak 9, 1 kalau tambah 5 dia jadilah 6. Okey, maka 6 sama dengan AB tambah CD. Baik, secara logiknya awak fikir sekarang ni 6 sama dengan AB tambah CD. AB, CD ada berapa tanda ni? Satu tanda. Kalau AB satu tanda. Tengok. Memang dah boleh fikir lah kan. AB satu tanda, DC satu tanda bermakna dia sama panjang. Okey, jumlah dia 6. Kalau dia sama panjang, maksudnya apa tu? Kalau sama panjang, maksudnya jumlah dia 6 itu kita kena apa? Kena bahagi 2. Bahagi saya kena pinjam dekat operasi. Dekat Word dulu . Saya pinjam dekat Word dulu. Okey, saya pinjam dulu tanda bahagi dia. Sebab kat tempat tadi tak ada bahagi. Sebab dia kat tempat tadi tak ada bahagi.
Saya pinjam sini terus. Bahagi. Bahagi berapa tu? 2 lah. 6 tu bahagi 2 lah. Kenapa bahagi 2? Sebab dia sama banyak kan. AB dengan CD ni dia sama panjang. Jumlah dia 6. Jadi 6 tu kita bahagi 2 je lah. 6 kalau bahagi 2 maka hasilnya berapa yang kita akan dapat? 3. Kalau kita dapat 3 maka jawapan dia itu macam 3 lah. 3. Betul tak 3? Ada ke? Ada ke 3? Maka jawapan kita ialah apa? Jawapan kita ialah A saja 3. Okey, jelas? Jelas. Harap semuanya jelas. Ini memang soalan ini untuk kita, untuk kemahiran darjah. Kita jangan fikir yang kemahiran ini sudah saya lupa simpan lagi nanti kan hilang. Okey, jelas semua. Sementara itu awak tengok dulu adakah betul, adakah jelas kita. Lepas tu kita tengok soalan yang kedua pula. Ada soalan yang kedua? Okey, ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua, perhatikan. Kita bawa pergi sana juga lah soalan yang kedua ni. Okey, bawa sini soalan yang kedua. Antara yang berikut bentuk yang mereka mempunyai luas yang paling besar. Okey, luas yang paling besar. Kalau awak kira-kira nampak lah, tengok dengan mata lah, yang mana awak rasa paling besar? Nampak tak? Yang paling besar? Yang paling besar, okey. Kalau tengok dengan mata kita lah, jawapan ni A ni kan? Betul tak? Tapi kita jangan main macam tu, jangan main cakap gitu. Sebabnya kita kena kira juga, kadang-kadang ada juga dia yang menipu kan. Dia nak bagi kita salah, dia buatlah nampak besar. Sebenarnya ukuran untuk setiap gambar rajah ini adalah tidak mengikut ukuran yang sebenar. Kalau tak percaya, awak ukurlah, adakah sini ke sini ni 8 cm? Cuba ukur dengan pembaris, ada tak 8 cm? Tak juga kan. Jadi maknanya tidak ikut ukuran yang sebenar. Maknanya boleh berlaku yang lain tu lagi besar. Tengok pada nombor dia, tapi yang penting kita kena selesaikan lah. Dia kata luas. Luas, kita kena ingat formula luas. Apa formula luas? Luas sama dengan panjang darat lebar. Darat lebar, bagus. Panjang darat lebar. Luas sama dengan panjang daratkan dengan lebar. Ini memang kena hafal. Ini memang kena hafal. Luas sama dengan panjang daratkan dengan lebar. Saya letak tengah-tengah kat sini lah. Bermakna untuk mendapatkan untuk kita tahu yang mana paling besar sekali, kita kena letaklah luas dia kan. A berapa A? Panjang darat lebar, panjang 8 lebar 9. 8 darat 9 berapa? Berapa 8 darat 9? 72. 72, tulis 72. Nanti kita cek yang mana yang paling besar. 56, 5 darat 6 berapa? 30. 30 saja. 6 darat 9? 6 darat 9 berapa? 54. 54 tulis 54. Okey, yang ni tak muat 39 berapa? 39? 27. Tak saja 27. Okey, sekarang kita bandingkan dulu yang mana paling tepat sekali. Adakah yang berwarna merah? Adakah yang berwarna hijau? Adakah yang berwarna pink? Adakah yang berwarna kuning? Kalau kuning tak nampak lah. Purple. Okey. Yang mana paling besar? Macam yang awak nampak tadi lah. Tadi Haleri nampak. Haleri nampak yang mana tadi besar tadi? 8 A yang paling besar. Jadi jawapan kita pun memang betul. 8 darat 9 sama dengan 72. Ini yang paling besar. Okey, betul Okey, kita teruskan. Dapat tak A ni? Okay, nombor 3. Ready nombor 3?
Jadi Okey, nombor 3 pula Okey, dalam darjah 3 ABCD ialah sebuah segi empat sama. ABCD segi empat sama dan CPD adalah sebuah segitiga sama sisi. CPD segitiga sama sisi. Berapakah perimeter rajah itu? Okey. Sekarang yang ini ni kalau kita tengok, dia ada dua cara tengok. Kalau kita tengok dia daripada bentuk 3D, faham? Kita akan nampak dia ni bentuk macam kemah. Betul? Betul tak? Tetapi awak jangan tengok macam kemah sekarang. Sebab apa? Sebab sekarang kita nak tahu perimeter. Perimeter sah-sahlah melibatkan 2D saja, 2 dimensi saja. Bermakna gambar rajah ni awak perlu tengok dia sebagai satu gambar begitu saja. Bukan 3 dimensi. Boleh faham? Bukan 3 dimensi ya. Jadi maknanya sekarang ni kita nak kira perimeter. Perimeter sama macam tadi jugalah formula kita. Nyatakan perimeter sama dengan apa dah? Ukur bilik. Perimeter sama dengan ukur bilik. Kalau perimeter sama dengan ukur bilik, sama macam tadi, satu persatu langkah kita. Jauh sikit takut kena tulisan dia tu kan. Okey, ini formula kita. Perimeter sama dengan ukur lilik. Perimeter yang kita nak cari, cuma sekarang ini kita cari ukur lilik saja. Tapi kita tak tahu dah lagi. Boleh letak dulu berapa nilai dia di sini. DA ni berapa? Kalau kita kejap lagi kita nak start kira bermula daripada D tau. Boleh tak? Kira mula daripada D kejap lagi. Kalau nak mula daripada D, kita kena letaklah DA ni berapa dah? Mana nak tahu DA tu berapa, tak tulis. Tengok calik dia. Penanda ni 1, sebelah sini 4 ni pun ditulis sebagai 1. Bermakna sama panjang lah. Kalau tempat 1 calik ni 4, maka dia pun juga adalah 4. Sini yang memang dah ada. BC berapa? 4. Satu tanda. 1 tanda juga iaitu 4. PC berapa? 1 tanda juga iaitu 4. PD pun 4 juga. Okey, senanglah. Maknanya semuanya adalah 4 sebenarnya. Kan? Semuanya adalah 4. Okey, tak apa. Jadi sini kita tegangkan sikit dulu. 4. Semua 4. Dah dapat 4 ni semua kan. Nanti kita kira lah, kejap lagi senang dia. Okey, yang hijau tu yang kita baru letak. Bermakna kita dah tahu ukur lilik. Yang penting kalau kita bermula daripada D. Okey, kalau kita mula daripada D. Kejap, saya zoom cantik sikit. Okey. Kalau kita mula daripada D, ukur lilik dia ialah DA kan. DA tambah apa? AB tambah A ke B tambah apa lagi? B ke C tambah apa lagi? C ke B tambah apa lagi? B ke B. Dah cukup satu pusingan. Cuma tinggal lagi sekarang ni kita gantikan saja tempat nilai nombor-nombor yang kita letak tadi. DA berapa gantikan? DA berapa DA? Sebenarnya semuanya adalah 4 kan, semuanya adalah 4 sebab dia melibatkan segi 4 sisi sama dan juga segitiga sisi sama. Apa maksud dia segitiga sisi sama, segi 4 sisi sama? Apa maksud dia? Tahu tak apa maksud dia? Hello, dengar tak? Apa maksud dia segi 4 sisi sama? Kita dah ajar dalam tahun 3 ni, segi 4 sisi sama ni, segitiga sisi sama ni, sifat dia. Sisi sama bermaksud semua sisi dia adalah sama lah. Kalau 4 je lah semua, itu maksud dia kan. Begitu. Jadi sekarang ni yang kita ada 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ada berapa kali 4 ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 darab 4 maka hasilnya berapa? 20. So jawapan kita 5 darab 4 hasilnya ialah 20. Okey, dah dapat 20 tapi unitnya jangan lupa lah sebab 4 ni sebenarnya unit cm, jadi semua tu unit cm. Maka jawapan kita ialah 20 cm. Ada 20 cm. Jawapannya ialah C sahaja. Dapat? Okey, sekarang nombor 4. Nombor 4. Ready nombor 4? Okey, kita tengok nombor 4 pula. Ready nombor 4 Okey, tengok nombor 4 pula.
Rajah 4 menunjukkan, nampak ke tidak ni saya ni? Nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Bagus, kalau nampak bagus. Siapa ada pertanyaan boleh tanya terus tau. Jangan sampai habis sekarang baru nak tanya, takut awak pun dah terlupa nak tanya. Rajah 4 menunjukkan dua kubat dengan isi padu yang sama. Dua kubat. Ni kubat. Apa kubat ni? Gitu. Cuba tanya sikit. Apa kubat ni? Kubat ni apa? Siapa tahu kubat ni apa? Tahu tak kubat ni apa? Tahu ke tidak kelas? Kubat ni bongkah 4 segi, kubat lah. Dan bongkah 4 segi ni dia ada dua jenis. Satu kubat, satu kubus. Tapi dua-dua ni adalah kubat. Faham tak? Apa beza kubat dengan kubus? Okay. Kubat ni sini 4, Y ni mesti bukan 4. Sebab dia tak sama. Faham? 4 sini mesti tak sama, barulah dia kubat. Kalau 4 juga belakang ni, Y ni 4 juga, maka dia ialah kubus. Faham tak? Ini adalah kubat sebab dia tidak sama. Rajah 4 menunjukkan dua kubat. Dia dah cakap dua kubat. Dua-dua ni kubat, maka sini adalah sisi tak sama. Kalau sini 4 juga, ini bukan kubat. Ini adalah kubus. Itu beza dia kubat dengan kubus. Boleh faham semua? Boleh. Okey, ini dah masuk isi padu. Menunjukkan dua kubat dengan isi padu yang sama. Isi padu yang sama. Apakah nilai Y? Kita nak cari nilai Y. Okey. Sebelum tu, awak kena ingat isi padu. Isi padu macam mana nak kira? Isi padu. Okey, sekejap Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Maknanya ada 3 sisi yang terlibat kat sini. Ada 3 sisi awak mesti libatkan. Awak ada kena libatkan 3 sisi. Tengok sisi dia. 2 ni satu sisi, 7 ni satu sisi. Ketinggian dia 8 sini ni. Sebab apa 8 saya cakap? Sebab dia sama dengan sebelah kiri dia. Sebelah kanan ni sama pula dengan 8. Yang sebelah kiri dia ni. Jadi ketinggian dia semua sama. Kalau tak dia akan jadi sengit. Kalau dia sengit dah tak termasuk dalam tajuk kita. Kita sekarang ni belajar mengenai kubat ataupun kubus yang tidak sengit. Faham? Kalau sebelah sini 8 maka tingginya semuanya 8. Dia tak akan tak sama. Sebab ini dalam silibus tahun 6 memang kita kira yang tak sengit. Yang sengit ada juga belajar tapi bukan sekarang. Okey, panjang katakan 2, lebar katakan 7, tinggi katakan 8. Cikgu, macam mana kalau saya tersilap saya buat 2 ni lebar, 7 ni tinggi, 8 ni panjang. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebabnya operasi darab ni dia bertukar depan belakang, dia tak kisah. Sama. 2 darab 5 dengan 5 darab 2 sama juga. Boleh faham? Baiklah, yang ini 4 darab 4 darab Y. Y ni sebab kita tak tahu kan? Okey. 4 darab 4 ni 4 darab Y darab 4. Sama juga kalau kita cakap 4 darab 4 darab Y. Okey. Jadi sekarang ni kita buat 2. Untuk yang sebelah sini ialah 2 darab 7 darab apa tu? Darab 8. Ini adalah untuk yang sebelah kiri. Yang untuk sebelah kanan pula apa? Yang untuk sebelah kanan ini pula ialah, tapi ingat, dia dah bagi tahu ni, isi padu dia mesti sama. Isi padu yang sama, okey. Yang belah sini pula ialah 4 darab 4 darab Y. Kita tak begini. 4 darab 4 darab, alamak. Darab, sini ada darab. Okey. X tau, ini Y ni huruf kecil je. Okay. Y ni huruf kecil, macam tu. Okey, sekarang kita ada 2. Untuk yang belah kiri hijau, untuk yang belah kanan biru. Okey, jelas dekat ni? Mana datang ni? 278 ni. Mana datang 2 darab 7 darab 8 ni? Daripada panjang sebelah kiri. 2 darab 7 darab 8. Panjang darab lebar darab tinggi. Mana datang 4 darab Y ni? Panjang darab lebar darab tinggi. Boleh je baca tinggi tu ke belakang. 4 darab 4 darab Y. Okey, sekarang kita selesaikan. 2 darab 7 berapa? 2 darab 7 jadi 14. Jadi 14 darab 8. Okey, yang ni pula 4 darab 4 berapa?
sorry. 4 darab 4 berapa? Tapi ingat dia mesti sama. Nanti kita buat sama. 4 darab 4 berapa? Berapa 4 darab 4? 16. 16. Okey, sekarang ni kita dah ada 14 darab 8 dengan 16 darab Y. Okey, 14 darab 8 berapa? Selesaikan 14 darab 8. Kena buat dalam bentuk lazim ke? Okey, kalau awak tak reti, awak terpaksalah buat dalam bentuk lazim lah. Kat tepi mana-mana celah mana-mana. Okey. Okey, 14 darab 8 seperti biasa saja. 14 darab 8, begitu awak tulis kat situ. 14 darab 8. Okey, ambil saja garisan. Dalam bentuk lazim. 4 darab 8 berapa? 4 darab 8? Berapa? 32. 32, 2 saja di ruang jawapan, 3 kita kumpul semula. 3 yang kita kumpul semula tu di atas rumah 10. Jadi sekarang ini kita kena darab 1 darab 8. 1 darab 8 berapa? 8. 8 kalau tambah 3 jadi berapa? 11. Jadilah 11. Maknanya sekarang ini jawapan kita ialah, okay, saya letak betul-betul sikit bagi nampak. Okey, jadi jawapan kita ialah 112. Betul? 14 darab 8 ialah 112, jadi gantikan saja dengan tepat 14 darab 8 ini dengan 112. Okey, yang sebelah hijau dah dapat 112. Dia sebelah biru ni nanti mesti 112 juga. Sebab apa? Sebab dia dah kata tadi dalam soalannya isi padu yang sama. 2 kuboid dengan isi padu yang sama. Syarat dia begitu, okey. Jadi maknanya sekarang ni 16 darab Y ni awak tak boleh nak darab ni. Kan? Nak darab macam mana cikgu? Okey, tak mengapa. Kita selesaikan. Ambil 16 darab Y ni. Okey, 16 darab Y hasilnya mestilah berapa? 16 darab Y. Sebab dia hasil dia mesti sama kan? Mestilah 16 darab Y ni mesti 112 juga. Sebab dia isi padu dia sama. 16 darab Y ni mesti sama dengan 112 juga. Boleh faham tak ni? Kenapa 112? Sebab yang belah kiri kubuat belah kiri 112. Maka dia mesti 112 juga. Boleh dapat macam ni sekarang? 16 darab Y sama dengan 112. Boleh dapat macam ni sekarang? Boleh. Tak. Boleh. Boleh. Okey. Kalau tak boleh, kenapa sini 16 darab Y? Kenapa 16 darab Y? 16 berpunca daripada 4 darab 4. 16 berpunca daripada 4 darab 4. Kenapa 4 darab 4? Sebab 4 darab 4 adalah panjang dengan darab lebar. 4 panjang, 4 lebar. Sebab itu 4 darab 4. Jelas tak kat tu? Okey. Jadi sekarang ni 16 darab Y sama dengan 112. Kita pun selesaikanlah. Dia nak selesai macam mana cikgu? Tengok betul-betul. 16 darab Y tu sebenarnya dia sama sahaja. Ini saya nak elakkan awak terkeliru lah. 16 darab Y ni sama sahaja dengan Y darab 16. Okey. Begitu. Y darab 16 adalah 112. Okey, boleh faham cakap tu? Sebab saya terbalikkan. Jadi 16 darab Y darab 16. Saya terbalikkan je lah. Saya nak awak faham betul-betul. Okey, selepas kita dah terbalikkan, darab Y tu saya nak awak pindahkan pergi belah sana supaya Y ni ada seorang je kat sini. Okey, darab Y ni, darab 16 ni pindah belah sini. Bila pindah belah sini, dia tak jadi darab lagi dah. Dia jadi apa? Bahagi. Dia jadi bahagi. Dia tak jadi darab dah. Dia jadi bahagi. Sekarang kita ada Y sama dengan 112 bahagi 16. Ni panjang sikit kira dia. Tapi tak apalah. Yang penting kita boleh selesaikan. Cara dia sama, melibatkan nombor yang besar sikit. Tak kisahlah, kita dah tahu 6 kan. Okey, 112 bahagi 16 boleh tak? Wah, cikgu, macam mana nak bahagi 16? Tak apa. Kita ambil je lah. Nombor yang kita nak bahagi, buat dalam bentuk lazim. Okey, bentuk lazimnya ialah macam ni. Nombor yang kita nak bahagi di sini, pembahagi dia adalah, berapa tadi pembahagi dia? Alamak, besarnya kan. Tak apa, besar pun besar lah. Pembahagi dia adalah di luar. Kita tulis di luar. Tetapi dia ada bumbung lah. Dalam bentuk lazim untuk operasi bahagi, kita ada bumbung. Okey, bumbung dia begini. Besarkan sikit bumbung bagi dia tak kena hujan. Okey, dah dapat bumbung yang besar sikit. Ini bentuk dia. Bentuk operasi bahagi
untuk operasi bahagi dalam bentuk lazim begini, 112 bahagikan dengan 12 dan bahagikan dengan 16. Boleh dapat macam ni? Baik, bila dapat macam ni, kita tak ada CV16 ni dalam kepala kita katakan kan, tapi ada setengah-setengah orang tu dia ada. Tapi tak mengapalah sebab ramai yang tak ada. Kalau kita tak ada CV16, kena buatlah dulu CV16. Boleh buat tak CV16? 1/16. Okey, cepat sebenarnya. Kan? Sebenarnya cepat kalau kita buat. 1/16 sebenarnya adalah 16. Okey, 2/16. Berapa? 32. 32. Bagus Larry. Okey, 3/16 sebenarnya cepat. Berapa Larry? 48. 48. Untuk tambah 16, tambah 16 je bawah dia tu. Okey, 4/16 64. tambah 16 lagi. Okey, tak nampak kira. 64. 8 tambah 6 4 kan. 8 tambah 6 ialah 4. Okey, 1 kumpul semula. Satu kumpul semula saya tulis kat sini dulu. Saya kecilkan dulu satu yang kumpul semula ni kita nak letak dekat rumah tu lah. Kita nak letak dekat rumah puluh dia kan. Okey. Saya tengok dekat. Okey. Kalau satu ada kat situ, nombor tu akan jadi 5. 5 tambah 1 yang rumah ni dia jadi berapa? 6. Sebab itulah 64. Betul tak? Okey. Lepas tu kalau 5/16 berapa? 80. Tambah ya, 5/16 tambah lagi 16 lah, awak tak tahulah, tapi sebenarnya orang yang menghafal CV lebih-lebih kurang dia boleh agak 6 lagi, 6/16 sama dengan berapa? 96. 96. Kenapa cepat sangat dapat lah? Kenapa cepat dapat cepat sangat lah? Sebab 80 tambah 16, 96 senang kan? 7 darabkan dengan 16, kita dapat berapa? 112. 112. Kalau 112 ni macam pernah nampak je nombor ni kat mana? Macam ni dah nampak ni 112, kita dah nampak rupanya kan. Okey, ambil saja 112 tu. 112 ni yang kita ambil, 112 ni ambil saja, letaklah dekat ruang jawapan kita. Ruang jawapan pula hasil bahagi kita ni. Berapa pendarat dia ni? 7. Berapa pendarat? 7. Maka jawapannya adalah, kalau pendarat dia 7 maka jawapannya adalah 7. Jadi sampai macam ni kita pun selesai terus lah. Dah habis, dah dapat terus semua nombor kan. Okey. Terus saja kita buat garisan, tapi kena selesaikan betul-betul. Buat garisan dulu, letak dulu sini operasi apa? Operasi tolak. Lepas tu berapa hasilnya? Sah-sah lah sifat-sifat. Jadi sekarang kita dah nampak jawapan kat atas kali tu. Berapa jawapan kita tu? Jawapannya ialah 7 sahaja. Okey. Ada ke 7? Ada ke 7? Y sebenarnya adalah Y ni sebenarnya adalah 7. Ada rupanya 7. Jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah D saja. Siapa dapat lah? Siapa dapat D? Raise hand. Siapa dapat D? Alamak. Aleri tak dapat juga ke? Saya dapat D. Dapat berapa? Aleri dapat berapa? Dapat D. Okey, tak apa. Nanti kira balik tapi yang penting memang kena tahu ni yang saya terangkan ni. Tapi tak apa. Yang ni nanti saya akan bagi. Skrin saya akan bagi untuk awak buat ulang, buat lagi sekali, tengok betul-betul jalan kira. Boleh tak? Ni saya akan bagi skrin ni nanti. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 5. Nombor 5 ada? Okey, perhatikan nombor 5. Ambil nombor 5, saya jawab dia nombor 5. Okey, dapat tak nombor 5? Rajah 5 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2D. 2D ni maknanya panjang dengan lebar je lah biasanya kan. Jika perimeter segitiga dalam rajah ialah 20 cm. Segitiga. Perimeter segitiga ni dia kata berapa? 20. Tulis taruh 20 lah sini, takut hilang maklumat kan. Kita tulis 20. Perimeter ni dia kata 20. Bukan luas lah. Perimeter maknanya ukur sekeliling dia ni lah 20 dia kata. Okey. Berapakah perimeter kawasan berloret? Okey, tengok penanda dia ni kita dah nampak ni.
Penanda dia ni dah nampak ni. Nampak tak penanda dia tu? Nampak ke tak penanda ni? Yang dua calik sama dengan dua calik kat bawah. Jadi kalau atas tu 9, bawah ni pun 9 jugalah. Betul tak? Begitu. Sebab dia penanda tu sama. Ini satu calik. Sini 6, sini pun berapa ni? 6 cm. 6 jugalah. Sebab dia sama. Kan satu tanda sama-sama dengan satu tanda. Itu dia. Alamak 3 dia tak bagilah. Tempat penanda 3 38 ni. jawapannya. Kita kena tahu juga ni tempat penanda 3 ni. Kenapa kita kena tahu? Sebab kita nak kira ukur lilik kawasan berlorek. Kita nak keliling kawasan yang berlorek ni saja. Jadi tempat yang 3 tanda ni kita kena tahu. Berapa tempat 3 tanda? Cara nak cari tempat 3 tanda tu ialah semuanya 20. Bawah ni kita dah tahu 6. Bermakna 20 kita tolaklah dengan 6. Nanti selepas kita tolak nanti, sebab dia ni sama panjang tau. Selepas kita dah tolak nanti, kita buat apa? Sebab dia sama panjang. Kita bahagilah dengan 2. Kita bahagilah dengan 2. Kita bahagilah dengan 2. Untuk dapat tempat 3 calik ni. Bukan kira apa ni untuk dapat tempat 3 calik. Okey. 20 kalau tolak 6, berapa 20 tolak 6? Siapa tahu 20 tolak 6 jadi berapa? Salah 14. Jadi kalau 14, untuk dapat satu bahagian tempat 3 calik tu, 14 bahagi 2 berapa? Sebenarnya 7 sahaja. Okey, jadi kita pun ambil 7 yang kita cari ni, letak satu tempat yang 3 calik ni. Situ sebenarnya 7. Okey. Sini pun sebenarnya kalau situ 7, sini pun 7 juga. Kalau tak percaya cuba kira. 7, 7, 14 tambah 6, 20. Betul lah dia bagi semuanya jumlah adalah 20. Okey, jelas kat tu Baik, jadi apabila begitu kita senanglah nak cari kawasan yang berlorek. Okey, kawasan yang berlorek ambil formula kita. Perimeter dengan apa? Ukur lilik. Okey. Tak apa pelan. Perimeter sama dengan ukur lilik. Gantikan saja ukur lilik tu dengan yang kita tahu. Okey, yang pertama sekali katakan kita bermula daripada sini. Okey, katakan macam duduk kat tempat merah tu. Macam pun nak pergi. Mula-mula pergilah daripada hujung sini, pergilah hujung ke kanan. Berapa nilai dia? 9. Lepas tu tambahlah pula dengan jangan turun ke bawah. Jangan turun ke bawah, tak nak kawasan putih, kita nak kawasan berlorek sahaja. Daripada kanan pergi ke bawah tengah. Pergi ke bawah tengah tu, itu nilai dia adalah berapa? 7. Okey, kemudian tambah lagi daripada bawah tengah tu pergi kepada kanan bawah. Pergi kepada kanan bawah, nilainya berapa? 7 lagi. Okey, lepas tu tambah lagi nilainya daripada kanan bawah pergi ke kiri bawah, iaitu sama dengan atas tadilah 9 juga. Lepas tu tambah lagi daripada bawah kiri bawah kepada atas kiri. Kiri bawah kepada atas kiri nilainya adalah 6. Itu memang ditulis awal-awal lagi. Jadi bila kita dah dapat macam ni, senang je lah, selesaikan saja dalam kepala dia, tak payah nak kira betul-betul lazim. Ni kan kita dah darjah 6 ni. 9 tambah 7. Okey, 9 tambah 7 berapa? 9 tambah 7 berapa? Bagi tahu saya. Cepat sikit. Siapa boleh bagi tahu ni? Kita dah tidur dah. 38. Okay, 9 tambah 7. 9 tambah 7 ialah 16. Betul? 16 tambah 7. Betul. 16 tambah 7 berapa? 23. Betul? 23 tambah 9 berapa? 23 dalam kepala. 23 tambah 9. 32. 32 tambah 6 dalam kepala kita. 32 tambah 6. 32 tambah 6 berapa dalam kepala kita? 38. 38. Bagus. Kita dapat 38. Ada ke 38 jawapan kita? Nombor 5 tengok jawapannya ialah 38. Kita dapat. Dapat tak? Siapa dapat 38? Siapa dapat 38? Siapa dapat 38? Saya. Okey, bagus. Zero dapat. Dari dapat Okey, bagus. Baiklah. Kita kelas kita tamat dulu. Nanti saya akan bagi awak skrin Saya akan bagi awak skrin ni semua. Nanti awak boleh
tengok balik lah. Tengok balik dan juga insyaAllah kalau sempat video ni di-download dan dibuat balik, insyaAllah video ni pun saya akan bagi jawab juga. Baik, saya rasa itu saja kelas 4 hari ini, kecuali awak ada pertanyaan. Siapa ada sebarang pertanyaan boleh angkat tangan, boleh tanya sekarang. Siapa? Masuk ke? Alamak, tu baru masuk. Tak apa, cepat-cepat isi kedatangan kat belah tepi tu. Nanti bagi tahu kawan awak, siapa yang tak sempat masuk meet ini, tak apa, nanti saya akan bagi video. Tapi sementara tu isikan saja kedatangan. Isikan dulu kedatangan. Okey, sekejap ya, ada problem. Awak isikan dulu kedatangan dalam dekat chat yang saya beri awak tu. Boleh tak? Okey. Okey, isi kedatangan dekat ruang chat yang saya beri Boleh? Semua dengar saya tak? Halo? Dengar. Nah. Okey. Dengar. Saya risau awak tak boleh dengar kan? Okey, siapa yang baru masuk tu tengok dekat ruangan chat tu sekarang. Tapi tak apa, nanti sekejap lagi saya letak, sebab ni kita kelas dah tamat, sekejap lagi link tu saya letak dekat chat lah. Saya letak dekat ruangan chat, semua orang check in kedatangan masing-masing. Bagi kawan awak yang tak sempat masuk Google Meet, bagi tahu juga aktiviti LK20, kemudian masukkan juga kedatangan dalam link yang saya beri sekejap lagi dalam WhatsApp kelas. Boleh? Boleh semua? Ataupun Telegram kelas. Boleh? Boleh jelas semua Okay. Kalau tidak ada sebarang pertanyaan, kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita tamatkan kelas saja. Kita tamatkan saja kelas kita pada hari ini, tangguhkan kepada masa yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. 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 Waalaikumsalam. Bye.